Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung lagi pada subtopik 7.2 iaitu peralatan optik. Okey, yang pertama, kegunaan peralatan optik lazimnya dihubung kaitkan dengan yang berikut. Yang pertama, jenis imej, sama ada imej nyata atau imej maya. Contoh diberikan imej nyata dalam kamera, imej maya dalam cermin mata. Okay. Yang kedua, B, size image, image dikecilkan atau image dibesarkan. Contohnya, image dikecilkan oleh kamera, image dibesarkan oleh mikroskop. Okey, yang kedua, pembesaran linear, simbol dia M kecil, ditakrifkan sebagai nisbah ketinggian image kepada ketinggian objek. Jadi pembesaran linear, M kecil bersamaan, ini formula dia, ketinggian image HI, I ini mewakili image, dan ketinggian objek HO, ini height of image, height of object. Ataupun pembesaran linear M bersamaan dengan jarak image V, dibahagikan dengan jarak objek, iaitu U. Okey, contoh diberikan di sini lah. Kita ada objek HO ini, dan ini image-nya, dan kita dapati di sini pada image-nya objek berada di antara 2F dan F, manakala image berada lebih besar pada 2F. Oleh itu, pembesaran linear boleh dirumuskan sebagai M bersamaan ketinggian image dibahagikan dengan ketinggian objek, ataupun jarak image dibahagikan dengan jarak objek. Okey, jadi pengiraan dia, yang pertama, kita boleh kira guna pembaris, ukur ketinggian image, kita bahagikan dengan ketinggian objek, ataupun kita boleh ukur jarak image dibahagikan dengan jarak objek. Okey, contoh diberikan di sinilah. Contohnya, ini kita ada objek dengan ketinggian dia 5 cm. Okey, dan kita bentuk garisan sinar, dan kita dapati H terbentuk di sini. Jadi kita boleh gunakan dua kaedah sama ada. Kita cari ketinggian image dibahagikan dengan ketinggian objek, ataupun kita ukur jarak image dengan dibahagikan dengan jarak objek. Jadi pembesaran linear yang diselesaikan di sini, dia gunakan jarak image dibahagikan dengan jarak objek. Jarak image adalah 20 cm, dibahagikan dengan 25 cm. Sepatutnya kita akan dapat itu untuk linear pembesaran. Tapi yang kes ini dia nak tahu apakah ketinggian image. Jadi ketinggian image sepatutnya tak tahu, dibahagikan dengan 5, ini untuk objek, mestilah sama dengan jarak image dibahagikan dengan jarak objek. Jadi ketinggian image boleh kita kira dengan formula tadi ni, dan kita akan dapati ketinggian image adalah 4 cm. Jadi ini dengan menggunakan kaedah pengiraan. Kalau kita buat garisan sinar, kita boleh gunakan pembaris lah. Okey, jadual 7.6 menunjukkan kegunaan pembesaran linear image yang dibentuk oleh Kantar dalam peralatan kegunaan harian. Okay, yang pertama kita tengok jika M atau pembesaran linear M lebih besar daripada 1, jadi kegunaan pembesaran linear image dalam peralatan kegunaan harian, image nyata dibesarkan oleh projektor. Seperti projektor yang digunakan dalam kelas LCD itu, dia sebenarnya membesarkan image. Kemudian image maya dibesarkan oleh kantar pembesar. Jika pembesaran linear M bersamaan dengan 1, kegunaan pembesaran linear image dalam peralatan kegunaan harian, image nyata sama saiz dalam mesin fotostat, ataupun image maya sama saiz dengan cermin dalam cermin rata. Dan yang ketiga, jika M lebih kecil daripada 1, jadi image nyata dikecilkan oleh kamera telefon pintar. Jadi image maya dikecilkan oleh cermin cembung. Okey, seterusnya pembentukan image akhir oleh mikroskop dan teleskop. Untuk mikroskop, pembentukan image dalam mikroskop dapat diperhatikan dalam jadual 7.5 di bawah ini. Okey, jadi yang pertama, kita ada keadaan dia objek di antara F dengan 2F.
objek antara F dengan 2F, maka kita akan dapat bentuk image di sini. Kedudukan image lebih jauh daripada 2F, lebih besar daripada 2F. Ciri-ciri image-nya adalah nyata, dan songsang, dan image juga dibesarkan. Ini contoh dia. Kemudian yang kedua, kita ada objek di antara F dengan pusat optik. Objek di antara F ini F, sangat dekat. Jadi kedudukan image lebih jauh daripada F di sini. Di sini objek ini image. Ciri-ciri image dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Jadi ini gabungan dia, sebab di dalam mikroskop kita ada dua kanta. Yang pertama kita ada kanta objek yang dekat dengan spesimen yang nak kita perhatikan, dan satu lagi adalah kanta mata yang kita letakkan mata kita untuk melihat tu. Jadi ini gabungan keduanya lah, untuk kanta objek dan kanta mata. Jadi mikroskop menggunakan dua kanta. Jadi kanta objek yang pertama akan menghasilkan image nyata, songsang dan dibesarkan. Kemudian image pada kanta yang pertama akan menjadi objek bagi kanta mata yang ini. Jadi kesan dia akan menghasilkan image maya yang lebih besar. Jadi ini yang menunjukkan bahawa image ataupun objek tadi, size objek pada spesimen yang kita lihat telah pun dibesarkan oleh kedua-dua kanta ni lah. Jadi dia seolah-olah terbentuk pada satu jarak yang sangat jauh. Dia membentuk image maya yang tegak dan juga dibesarkan. Okey, yang kedua pula kita ada rajah 7.6 menunjukkan ketinggian objek image pertama dan image terakhir dalam mikroskop. Jadi ini petunjuk dia lah, garisan yang kita bina. Okey, jadi berdasarkan gambar rajah sinar yang ditunjukkan pada rajah 7.6 ini, kuasa pembesaran kanta objek bersamaan dengan ketinggian image pertama oleh kanta objek dibahagikan dengan ketinggian objek tersebut. Kemudian kuasa kanta mata, ketinggian akhir pada kanta mata, itu ketinggian image akhir dibahagikan dengan ketinggian image pertama oleh kanta objek tadi. Sebabnya kanta image pertama pada kanta objek tadi menjadi objek pula pada kanta yang kedua. Maka kuasa pembesaran mikroskop bersamaan dengan ketinggian image pertama dibahagikan dengan ketinggian objek didarabkan dengan ketinggian image akhir dibahagikan dengan ketinggian image pertama. Jadi ini bersamaan dengan kuasa pembesaran kanta objek didarabkan dengan kuasa pembesaran kanta mata. Contoh diberikan sini. Contohnya rajah 7.1 menunjukkan sebuah mikroskop yang mempunyai kuasa pembesaran kanta mata 5 kali dan kuasa pembesaran kanta objek 40 kali. Hitungkan kuasa pembesaran mikroskop tersebut. Maka kuasa pembesaran mikroskop bersamaan dengan kuasa pembesaran kanta mata didarabkan dengan kuasa pembesaran kanta objek. Jadi kanta mata 5 kali, kanta objek 40 kali. Jadi 5 darab 40 kita akan dapat 200 kali. Okey, seterusnya dalam teleskop. Jadi sini ada kalau kamu nak lihat video mengenai pembentukan image dalam teleskop, kamu boleh scan barcode ini. Jadi untuk teleskop, pembentukan image dalam teleskop dapat diperhatikan pada rajah 7.8 ini. Okey, jadi yang pertama kita ada kanta objek. Objek di infinity. Sebab kita melihat satu objek yang sangat jauh. Jadi kedudukan image yang terbentuk, di F ini. Jadi ciri dia nyata, songsang dan dikecilkan. Kemudian kita tambah pula dengan objek pada F. Pada F ini adalah pada untuk kanta mata. Kedudukan image di infinity. Jadi ciri image adalah maya, tegak dan dibesarkan. Jadi kita gabungkan kedua-dua ni. Ini adalah kanta objek. Jadi dia akan menghasilkan image yang pertama, IO ini. Okey, kemudian image ini akan menjadi objek untuk kanta mata pula. Dan bila kita hasilkan garisan sinar, sinar tadi, kita akan dapati image yang terbentuk adalah pada infinity. Maka dia bersifat maya lah. Maya, tegak dan dibesarkan.
Okey, sekarang ni kita tengok perbezaan antara mikroskop dan teleskop. Jadi kolom yang pertama kita ada peralatan optik dan juga parameter ataupun aspek-aspek yang kita bandingkan di sini. Kolom yang kedua kita ada mikroskop dan teleskop pada kolom yang ketiga. Jadi yang pertama gambar rajah sinar yang menunjukkan pembentukan imej dan ciri imej. Jadi ini ditunjukkan untuk mikroskop, kita ada kanta objek, kita ada kanta mata. Dan ditunjukkan ini pembentukan imej yang pertama. Imej yang pertama menjadi objek pada kanta mata. Dan di sini kita akan dapati imej maya akan terbentuk dan lebih besar lah, dan juga dia adalah sama kedudukan dengan objek dia tadi. Okey, dan ini pula untuk garasan sinar untuk teleskop. Kita boleh bincangkan tadi. Okey, hubung kait antara FO dan FE. Mana FO? Ini FO. Fokus objek. FE. Yang kedua. Okey, jadi FO lebih kecil daripada FE. Manakala untuk teleskop, FO lebih besar daripada FE. Ini mana FO? Ini FO. Ini FE. Okey, hubung kait antara L, FO dan FE. Jadi L lebih besar daripada FO tambah dengan FE, dan L lebih besar sama, L lebih sama dengan FO tambah LE. Ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta objek. Imej yang nyata, songsang dan dibesarkan. Manakala untuk teleskop, imej yang nyata, songsang dan dikecilkan. Okey, soalnya ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta mata. Imej yang maya, songsang dan dibesarkan berbanding dengan objek. Untuk teleskop, imej yang maya, songsang dan dibesarkan berbanding dengan imej dibentuk oleh kanta objek. Pelarasan normal. Untuk mikroskop, dalam pelarasan normal mikroskop, posisi kanta mata diselaraskan supaya imej akhir terletak pada titik dekat, supaya imej akhir tersebut boleh dilihat dalam keadaan penglihatan yang paling jelas. Manakala untuk teleskop, dalam pelarasan normal teleskop, L bersamaan dengan FO tambah FE, dan imej terakhir terbentuk di infinity untuk penglihatan yang paling selesa, terutama dalam tempoh masa yang panjang. Kuasa pembesaran untuk mikroskop, kuasa pembesaran mikroskop bersamaan dengan kuasa pembesaran kanta objek, PO didarabkan dengan kuasa pembesaran kanta mata. Manakala untuk teleskop, kuasa pembesaran teleskop pada pelarasan normal bersamaan dengan jarak objek dibahagikan dengan jarak imej. FO. Ini jarak dia, FO, ini FE untuk teleskop. Okey, so ini tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Terdapat beberapa peralatan optik yang menggunakan aplikasi kanta. Contohnya, sekarang ini yang paling biasa kita lihat dalam telefon pintar lah. Kemudian televisyen litar tertutup, closed circuit television, CCTV, dan juga kamera pengintip dalam peralatan. Okey, kanta nipis seperti kanta rata flat lens yang setebal beberapa milimeter sahaja digunakan dalam telefon pintar, televisyen litar tertutup, ataupun CCTV, dan kamera pengintip dalam peralatan. Ketebalan dan saiz kamera dalam telefon pintar dan kamera pengintip dalam alat keselamatan yang menggunakan kanta nipis akan dikurang. Ini contohlah untuk kamera pengintip. Okey, sebenarnya untuk telefon pintar, panjang fokus kanta yang pendek digunakan untuk menambahkan medan penglihatan dalam telefon pintar, CCTV, dan kamera pengintip. Semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Contohnya, telefon pintar dengan 5 buah kamera menggunakan 5 buah kanta yang mempunyai panjang fokus yang berlainan untuk menghasilkan imej bagi medan penglihatan yang berlainan. Okey. Ini contoh sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai 6. Ataupun 5 je lah. Satu lagi ada sensor. Okey, praktis 7.2 untuk menguji kefahaman dan ingatan kamu.
Soalan yang pertama, namakan dua ciri imej yang diaplikasikan dalam penggunaan peralatan optik. Yang kedua, B, berikan satu contoh peralatan optik yang menggunakan setiap ciri yang tekan dalam soalan 1A. Soalan yang kedua, A, apakah maksud pembesaran linear ataupun M, M kecil. B, nyatakan pembesaran linear M kecil bagi sebutan jarak objek U dan jarak imej V bagi sebuah kanta cembung. C, rajah 1 menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cekung. Soalan dia, hitungkan pembesaran linear kanta cekung tersebut. Yang ketiga, teleskop X terdiri daripada kanta objek yang panjang fokus 60 cm dan kanta mata yang jarak fokus 3 cm. Soalan A, 3A, berapakah jarak pemisahan antara kanta objek dan kanta mata apabila teleskop X berkeadaan pelarasan normal? Yang B, berapakah kuasa pembesaran teleskop X dalam pelarasan normal? Dan yang C, nyatakan ciri imej akhir bagi teleskop X dalam pelarasan normal. Soalan yang keempat, nyatakan satu ciri kanta yang mempengaruhi ketebalan telefon pintar dalam kamera. Jadi kita berhenti di sini. Cikgu akan sediakan soalan Google Form untuk kamu jawab untuk bab ini, dan hantar kepada saya mengikut due date yang telah pun ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.